الحمد لله القائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين خاتم النبيين لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين أما بعد. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, saya nak ceramah pun susah, nak mula pun tak tahu. Sebab sekarang ini dekat dengan PRU 14, banyak orang tengok muka saya macam-macam. Dia orang membayangkan dalam hati dia. Tuan-tuan, malam ni tak ada politik, jangan susah hati. Malam ni Isra' dan Mi'raj dan Aqsa. Jadi bila disebut tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj, Isra' Mi'raj ini dikatakan pada 27 Rejab, semalam lah. Malam ni 28 Rejab, berlaku setahun sebelum Nabi hijrah. Setahun sebelum Nabi hijrah, berlaku pada tahun 722 Masihi. Tuan-tuan, apabila Nabi SAW diuji, dua perkara yang sangat besar ujian Nabi, iaitu yang pertama, Allah matikan akan bapa saudaranya Abu Talib. Yang tuan-tuan tahu Abu Talib di saat dia nak mati, saya selalu cerita dan banyak ustaz cerita, dia terbaring di atas pembaringan, di atas katil. Datang Nabi sebelah kanan, Nabi bisik dekat telinga Abu Talib, "Ya Ammi." Ammi ni dalam bahasa Arab ialah bapa saudara sebelah bapa. Disebut Ammi. Kita kalau Melayu, pakcik ni semua, belah mak ke belah bapa semua pakcik. Tapi Arab ni beza. Kalau sebelah bapa disebut Ammi, bapa pakcikku. Tapi kalau sebelah ibu disebut Khali. Itu beza dia. Ammi wa Khali. Khali tu pakcik juga, tapi sebelah mak. Ammi, ya Ammi, maksud dia bapa saudara sebelah bapa. Maksud dia boleh jadi apa? Kalau perempuan boleh jadi wali, boleh jadi mahram untuk pergi umrah ataupun haji. Ya Ammi, qul la ilaha illallah, katalah la ilaha illallah, syahid itu aku jadi saksi di akhirat. Lalu datang tuan-tuan Abu Jahal dengan Abu Lahab. Abu Lahab ni bapa Nabi juga, bapa saudara Nabi, yang mana ketika Nabi lahir, Abu Lahab dia buat akikah kepada Nabi dengan menyembelih seekor unta. Sebab tu Abu Lahab ni tuan-tuan, walaupun dia jahat, di dalam kisah kata ketika hari Jumaat, tuan-tuan, Abu Lahab ini ditangguhkan seksanya. Sebab tu kalau tuan-tuan baca dalam kitab Sakaratul Maut, orang kafir ni kalaulah masa hidup dia buat baik, contoh dia pernah tolong orang, dia pernah bantu orang, dia pernah buat benda yang baik, matinya Allah mudah. Sebab apa? Sebab bila mudah, apa yang dia buat tu Allah balas ketika dia nak mati. Sebab tu ada orang, tuan-tuan tengok, orang kafir ni dia mati mudah aja, macam mati dalam berlakon filem je. Mati. Kan berlakon filem kan? Mati. Sebab apa? Sebab bila masuk dalam kubur, orang kafir ini dia tak boleh argue dengan Allah. Ya Allah, aku pernah sedekah, aku pernah bantu orang Islam, aku tak Islam, tetapi Allah balas ketika saat mati mudah bagi dia. Tapi orang Islam mungkin ada yang susah mati. Sebab apa? Sebab Allah nak gugurkan dosa kita yang telah lalu. Allah gugur sampai habis, mati kita susah. Bila kita mati, jamin kita syurga Allah. Itu beza ya. Tuan-tuan, Abu Lahab ni hari Jumaat Allah tangguhkan azab dia di alam kubur. Sebab apa? Sebab dia pernah tuan-tuan buat khikah kepada Nabi seekor unta. Begitu juga tuan-tuan Abu Talib. Abu Talib di saat dia nak mati tu, datang Abu Lahab, "Wahai Abu Talib, kamu nak tinggalkah ajaran nenek moyang kamu?"
Ini bisikan ni. Sebab tu tuan-tuan kena ingat, dalam hidup kita ini ada 4 perkara yang akan diganggu. Pertama apa? Manusia. Manusia akan ganggu kita. Ni nak datang ni dengan ceramah Ustaz Abdullah Khairi. Ada orang dah bagi tahu dah. Mesti ceramah politik. Ada orang bagi tahu dah tu. Saya bagi tahu awal tak ada ceramah politik. Sebab belum lagi penamaan calon. Tapi kalau tuan-tuan panggil lepas penamaan calon, tuan-tuan silap tuan-tuan. Memang kempen betulnya. Sebab takut kena tangkap tuan-tuan. Jangan susah hati. Jadi ni tuan-tuan tengok apa yang berlaku. Gangguan pertama manusia. Tuan-tuan nak datang ceramah malam ni, isteri kata, abang gula di rumah tak ada, malam ni nak makan apa. Ni gangguan. Begitu juga Abu Talib ni. Bila Nabi bisik, ya ammi qul la ilaha illallah. Gangguan manusia pertama siapa? Abu Lahab. Wahai Abu Talib, nak tinggalkah ajaran nenek moyang kita? Abu Talib ni nak sebut dia ni, tiba-tiba disebut belah kiri, dia mula resah. Nak sebut tak sebut. Lalu Nabi kata, ya ammi qul la ilaha illallah. Orang Arab bila sebut la ilaha illallah, mereka faham. La tu kalimah nafi. La tu menafikan apa yang ada di dalam dunia ini, meletakkan Allah segala-galanya. La ilaha illallah. Maka yang diisbatkan Allah. La ilaha illallah. Bila kata Allah, nafi habis. Orang Arab faham, kita tak faham. Bila kata la ilallah, Abu Lahab pergi sekali lagi, wahai Abu Talib, nak tinggalkah ajaran nenek moyang yang lama kita pegang? Lalu apa kata Abu Talib? Aku kekal dengan ajaran nenek moyangku. Tengok, yang pertama gangguan manusia. Yang kedua apa? Syaitan. Syaitan akan bisik kat kita. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam gambar ni, ada orang hantar kat saya, tuan-tuan, saya nak tergelak tak tergelak, tuan-tuan. Sembahyang kita akan diganggu oleh syaitan. Di antaranya apa? Was-was. Ni dia sembahyang ni, ya Allah, saya nak tunjuk gambar sikit dekat abang ni. Ish, tak tahulah orang jenis apa sembahyang macam ni. Aku pun pening, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dia sembahyang, dia takbir. Sekejap dia, tuan-tuan. Ish, tak pernah jumpa ni. Pertama kali jumpa. Mana gambar ni tak nampak dah. Allah Akbar. Telefon pun, tuan-tuan, dekat pihak raya ni jam. Aduh, mana? Tengok ni. Tengok dia takbir. Nampak tak? Apa jenis takbir dia aku tak tahu. Tu tengok takbir dia. Apa takbir aku tak tahu. Takbir macam ni, tu tengok tu. Nampak? Dia takbir. Nampak tak? Nampak dia takbir tu? Nampak tak nampak keranjang je apa? Tengok tu. Nampak? Macam nak tangkap ikan pun ada. Ini real ni tuan-tuan. Dia takbir. Allah. Sebab apa? Syaitan. Was-was. Bang, dalam hidup kita jangan was-was. Syaitan akan ganggu kita. Yang ketiga apa? Yang ketiga, nafsu kita. Nafsu ni, inna nafsa amaratu bisu. Nafsu ni dia suruh buat benda tak elok. Sebab itu bila kata nafsu itu tuan-tuan, di antaranya apa? Takabur, sombong, bangga diri, riak, rasa hebat. Hebat apa? Dunia ni tak ada apa. Mati saya, kawan yang duduk satu kampung yang kita bergaduh dalam pihak raya, orang tu angkat kita masuk dalam kubur. Tuan-tuan kena ingat. Sebab tu tuan-tuan yang duduk di Masjid Kampung Baru Ampang, kita kena cerdik. Politik kena cerdik. Jangan gaduh, tuan-tuan. Tapi lepas pihak raya, gaduh lagi, rugi kita. Sebab tu saya nak bagi tahu, bergaduh masa mana? Masa kempen tu bergaduh. Tapi kita ni kena faham, kita duduk satu kampung. Tapi bila kita mati, siapa angkat jenazah kita? Orang yang tuan-tuan meluat macam saya ni, tuan-tuan akan panggil saya untuk buat tahlil. Tuan-tuan akan panggil saya untuk jadi imam. Jangan meluat. Biar kita tuan-tuan ni kena pandai cerdik. Jangan jadi macam orang dulu. Dekat kampung saya kalau bergaduh masa politik, pening. Sanggup tuan-tuan pulau sampai mati. Sekarang orang dah tak macam tu dah. Anak-anak muda sekarang cerdik. Kan? Bagi ambil, tak bagi tunggu. Sebab tu kita kena cerdik, entah. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi oleh rahmati Allah, ni nafsu kita nak buat benda tak elok. Dia akan dorong nak buat tak elok. Di antaranya apa? Bila kuliah kita akan lena. Tu nafsu.
kuliah lah. Dia nampak ustaz macam ikan siakap. Dia nafsu, jadi lawan juga. Sebab apa? Nak lawan ni bukan mudah. Orang yang boleh lawan hawa nafsu dia ada iman. Sebab Nabi kata al-imanu yazidu wa yanqus. Iman ni dia akan naik, dia akan turun. Dia tidak tetap. Dia fluctuated. Orang putih kata fluctuated tu dia akan naik turun. Masa mana naik? Ketika kita buat ibadat sedap. Allahu Akbar, sedapnya sembahyang aku, menunjukkan kita ada iman. Ketika mana iman kita yang kurang? Ketika buat ibadat tak sedap. Allah, kenapalah imam ni baca panjang sangat ni? Ni malam ni ada qiyamul lail. Ustaz Umar apa? Syekh Karim lah. Okey, salah pada. Syekh Karim baca panjang, tuan-tuan. Ini dia antara orang jahat. Dia baca panjang. Rakaat pertama 1 juzuk. Dia mula nampak ni nak datang tak datang. Lepas tu pula kalau dia sujud, alhamdulillah tuan-tuan, setengah jam. Ini jahat. Dia rokok lagi panjang. Saya tanya Syekh Karim, kenapa rokok panjang? Dia kata sedap. Tuan-tuan nak datang tak malam ni? Ini jahat. Tuan-tuan ni hasutan. Tapi orang yang hebat, dia qiyamul lail sedap. Allahu Akbar. Syekh Karim baca alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sedap menunjukkan iman kita naik. Tapi masa mana tak sedap? Ibadat buat tak sedap. Duduk dalam kuliah resah. Ustaz ni nak hentam apa pula ni? Tuan-tuan resah tak boleh duduk dah. Allahu Akbar. Jangan. Tuan-tuan jangan susah hati. Tuan-tuan duduk lama, tuan-tuan akan dapat manfaat. Tuan-tuan akan rasa, ya Allah, iman ni tuan-tuan, lagi ilmu turun, dia bercahaya. Sebab apa? Inna fil jasadi muzghatun. Dalam jasad kamu ada satu gumpalan. Wa idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau sihat gumpalan itu. Wa idza fasadat. Kalau kita mengaji bahasa Arab, fasadat ini ada orang kata apabila jasad tu sakit dalam bahasa Arab dia tak sebut fasad. Sakit dia sebut marid. Marid tu sakit. Kalau fasad bukan sakit. Fasad itu kerosakan. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalaulah rosak ni ketul ini, maka rosak semua. Apa dia? Ala wahya qalb. Hati kita. Sebab tu tuan-tuan nak tahu iman ni naik, hati kena bercahaya. Macam mana nak cahaya? Duduk dalam majlis ilmu, kita rasa sedap. Ya Allah, apa lagi ya Allah? Aku nak lagi. Apa lagi ya Allah? Aku nak lagi. Sedap. Menunjukkan hati kita bercahaya. Macam mana hati nak bercahaya? Kena duduk dalam majlis ilmu, malaikat akan turun duduk bersama tuan-tuan. Malaikat akan doa untuk tuan-tuan. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ampun dosa dia, rahmati dia ya Allah. Ni tuan-tuan duduk di malaikat duduk sebelah kiri dan kanan berdoa untuk tuan-tuan. Ya Allah, ampun dosa dia, rahmati dia. Maka hati kita ni akan bercahaya. Bila bercahaya, kita akan ibadat sedap. Kita boleh lawan hawa nafsu kita. Yang ketiga, yang keempat apa? Yang keempat, dunia akan halang kita. Dunia. Tuan-tuan, dunia ni sementara aja, mati habis. Saya mula ceramah tahun 1990 ceramah. Masa tu Johan pidato peringkat kebangsaan. Pidato saya pandai ceramah dulu. Lawan antara universiti daripada dulu ni tahun 1990. Masa tu umur 24 tahun. Kau bayang 1990, sekarang umur berapa? Kira sendirilah. Berapa kali pilihan raya orang ni tak menang-menang lagi ni. Allah Akbar. Tahun 90 dah mula pidato dah. Tuan-tuan bayang, masa tu rasa hebat tuan-tuan. Duduk ni kita nampak orang kecil je. Sebab nak cakap kena nampak orang ni kecil. Baru kita boleh bagi talk. Kalau nampak di depan kita orang hebat, kita tak mampu cakap. Kita jadi nervous. Dan satu bila bercakap, guru saya ialah Datuk Dr. Fazilah Kamsah. Inilah motivator saya. Dia cara cakap, cara motivasi, cara dia hujah. Saya ambil style dia. Dr. Fazilah Kamsah.
Tu guru saya lah. Selalu pergi haji, pergi umrah dengan dia, jumpa dia, saya akan cium tangan dia, saya akan peluk dia. Dan satu lagi guru saya, bagaimana nak berjumpa dengan orang, namanya Cikgu Chiah Ah Chi, Cina. Guru saya jumpa dia di pasar malam, saya pegang tangan dia, saya cium tangan dia, saya peluk dia. Pernah guru ni tuan-tuan, ketika saya jumpa dia, Cikgu Cina, menangis dia. Saya kata, cikgu, kenapa menangis? Dia kata, aku ni mengajar budak hampir 36 tahun. Tak pernah aku jumpa, dia kata, seorang anak murid peluk seorang guru bangsa Cina. Saya kata dekat dia, cikgu, walaupun cikgu bangsa Cina, cikgu ajar saya macam mana nak pidato dan macam mana nak deal dengan manusia. Cikgu banyak manfaat dengan saya. Sebab tu saya cium tangan cikgu, saya peluk cikgu. Menangis dia tuan-tuan. Menangis. Kalau dia jumpa saya pasal malam, dia tengok saya, dia lari. Dia takut saya cium tangan dia. Oh, dia malukan saya tuan-tuan. Sebab apa? Kita hormat guru tuan-tuan. Hebat kita bukan kerana kita. Tahun 90 mula berceramah. Kemudian tahun 98 CD saya meletup. Tahun 98 CD saya Satu Kebenaran. Tuan-tuan pernah tengok tak? Tuan-tuan tak pernah beli. Tuan-tuan duk beli Siti Nurhaliza lah. Sebab tu CD saya tak laku. CD itu telah dijual tahun 1998 2 juta unit. Semua cetak rompak. Saya tak dapat apa tuan-tuan. 2 juta tuan-tuan. Orang yang cetak tu, dia orang kata, dia orang kaya, saya tak ada apa. Alhamdulillah tahun 1928 mula tuan-tuan sebagai motivasi, motivator. Akhirnya 2010 lah saya mula mengajar di masjid. Bila dapat tauliah daripada Majlis Agama Islam Selangor, saya dah tauliah. Mulalah mengajar di masjid. Sebab apa? Masa tu tak berani lagi nak mengajar di masjid, pidato. Pidato lagi motivasi. Dan alhamdulillah tuan-tuan, masa tu pun saya boleh ceramah dengan budak-budak 3 jam. Pernah ceramah 5,000 orang budak-budak. Tuan-tuan ingat senang ke nak ceramah budak-budak? Kita bagi salam, dia bersembang. Allah apa ni? 15 minit tunggu. Lepas 15 minit dia orang ceramah, kita tunggu pula. Pening tuan-tuan. Tapi alhamdulillah kita ada kepakaran tu, boleh kontrol 5,000 orang budak-budak selama 3 jam pakai LCD. Saya lah guru yang pertama yang ceramah motivasi pakai LCD. Saya download dalam YouTube. Bila ceramah, klik, keluar gambar. Ceramah, keluar gambar. Dia orang tak boleh tidur 3 jam. Nak tidur macam mana? Kalau tidur, tak boleh tidur. Tak boleh tidur 3 jam. Dah habis saya kata, okey bangun. Semua bangun. Okey menangis. Suruh menangis. Nak menangis tak menangis tadi. Dia ni macam nak marah hebat. Lepas tu saya tunjuk gambar. Tunjuk tuan-tuan 5,000 orang menangis budak-budak ni. CD tu meletup tuan-tuan. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah bila dah mula berceramah, mula tiun kita dah lain. Berapa lama dah saya ceramah? Tahun 90. Kemudian tahun 2000. Kemudian 2010. Kemudian 2018. Berapa lama dah? 28 tahun dah tuan-tuan. Tak larat dah bang. Bohong kan? Dulu saya boleh berdiri 3 jam. Sekarang berdiri 1 jam. Lutut saya tak boleh bengkok. Menunjukkan dunia saya dah hampir nak sampai kepada muktamad. Imam Syekh Ghazali, dia umur 40 tuan-tuan, dia berhenti menulis. Dia mula mengajar. Umur 50 dia berhenti mengajar. Orang tanya dia, wahai Syekh Imam Ghazali, kenapa kamu berhenti mengajar? Dia kata, sesungguhnya umurku telah berusia 50. Aku menanti untuk buat persediaan saat kematian aku. Prepare nak mati dah. Sebab tu kalau ada di kalangan kita yang umur 50 ke atas, tolong tuan-tuan buat persediaan. Jangan ada di kalangan kita masih lagi tak ada solat sunat, tolong buat bang. 50 dah bang. Tak larat dah bang. Siapa yang tak ada zikir-zikir tambahan, tolong buat. Siapa yang tak baca Quran, tolong baca Quran. Siapa yang tak datang majlis ilmu, tolong datang majlis ilmu. Kita dah 50 dah. Saya dah tak larat tuan. Tak larat, maksud tak larat, beza. Dulu boleh ceramah 3 jam. Sekarang kuat-kuat pun 1 jam setengah.
Allahu Akbar. Sebab apa? Ni, otak ni jadi lambat. Lambat untuk ni. Terpaksa kena buat rujukan. Dulu ceramah ni boleh 1 jam, 2 jam. Ni, tu cepat. Ni, cepat ni. Sekarang ni dia lambat. Dia masuk proses tu. TV3, TV1 dia nampak. Dia lambat tuan-tuan. Dia lambat tuan-tuan. Allah. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Ni dunia mempengaruhi kita. Nak pergi ke hujung dah. Ada di kalangan kita umur 50 duk kalut lagi tuan-tuan. Rumah kita nak buat macam mana? Sudahlah bang. Prepare untuk kematian kita. Ini halangan yang ada. Sebab tu tuan-tuan, bila kata macam tu, ni halangan pertama manusia ni. Wahai Abu Talib, kamu nak tinggalkan ajaran nenek moyang? Apa kata Abu Talib? Aku kekal dengan ajaran nenek moyangku. Bila sebut macam tu, mati. Mati dengan kalimah tu. Kita takut tuan-tuan penghujung hayat kita mati macam tu. Tuan-tuan kena ingat, Nabi kata apa? Sesiapa yang hidup dia tuan-tuan, apa yang dia buat masa hidup dunia, penghujung dia macam tu. Sebab tu takut sangat-sangat tuan-tuan. Masa hidup kita ni lupa Allah. Kita harap kita boleh mati ingat Allah dah. Tak ada harapan bang. Kalau hidup tak pernah sebut la ilaha illallah, agak-agak mati boleh sebut dah. Tak ada harapan bang. Sebab tu tuan-tuan, ni saat dia nak mati ni, aku kekal dengan ajaran nenek moyang. Mati. Bila mati Nabi menangis tuan-tuan. Menangis Nabi. Nabi angkat tangan. Ya Allah, ampunlah dosa Abu Talib. Susah senang bersama. Dia di pulau, aku di pulau, dia di pulau. Aku tak makan, dia tak makan. Ya Allah, ampun dosa dia ya Allah. Allah hantarkan Jibril alaihi salam. Wahai Muhammad, oleh kerana Abu Talib ni selalu tolong kamu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa Abu Talib ini dengan siksaan yang paling mudah. Diambil bara api daripada neraka Jahannam. Tuan-tuan tahu neraka ni, pertama Jahannam, yang last kali nama Hawiyah. Hawiyah tu untuk siapa? Untuk Namrud, untuk Haman, untuk Qarun, untuk Abdullah bin Ubay. Bukan Abdullah Khairi, Abdullah bin Ubay. Jangan silap tuan-tuan. Abdullah bin Ubay ni nama Hawiyah, yang atas Jahannam. Jahannam ni untuk siapa? Walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Jahannam ni untuk orang Islam yang masa hidup tak salat, masa hidup tak puasa, masa hidup ingkar perintah Allah, dia masuk neraka Jahannam. Di atas dia ada titik sirat. Jalan jatuh ke dalam neraka Jahannam. Ni untuk orang Islam yang ingkar perintah Allah. Neraka Jahannam tu macam mana? Wa bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Tuan-tuan nak masuk ke? Nak masuk, iza ulqu, ditarik, bukan ditarik betul, ulqu. Kalau kita mengaji bahasa Arab, ulqu ni maksud dia dilempar. Iza ulqu, dipegang, dilempar. Ulqu fiha, ke dalamnya. Sami'u laha, sebelum dilempar mereka mendengar. Sami'u laha syahiqan, jeritan manusia. Wahia kafur, mendidih api neraka. Blub 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 blub. Ni kita duk dengar. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'at. Nampak? Iza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wahia kafur, mendidih api neraka ni. Takadu tamayyadu minal ghaid, hampir terpecah disebab marah api neraka. Tu neraka Jahannam. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali mereka dicampak dalam api neraka, orang yang jaga api neraka nama apa? Malik Zabaniah. Malik Zabaniah ni akan tanya, alam ya'tikum nadhir, kenapa kamu masuk dalam neraka? Tak adakah siapa yang ceramah bagi tahu jangan masuk dalam api neraka? Alam ya'tikum nadhir. Tuan-tuan mengaji bahasa Arab, alam ya'ti, tidakkah datang? Nadhir, orang bagi peringatan. Siapa bagi peringatan? Orang ceramah. Ada orang ceramah cerita jangan masuk api neraka. Ada orang baca khutbah jangan masuk api neraka. Ada orang bagi tazkirah jangan masuk api neraka. Ada tak? Alam ya'tikum nadhir? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna. Ada orang tu ceramah, nama Ustaz Abdullah Khairi, penipu. Fakazzabna. Tuan-tuan mengaji bahasa Arab dah? Tak mengaji pun buka tafsir. Fakazzabna tu penipu. Ustaz tak boleh percaya. Kalau ustaz tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan nak percaya apa?
Saya nak tanya tuan lah. Tuan-tuan esok nak bangun dengan ustaz ke dengan siapa? Tuan-tuan nak bangun dengan saya kan? Tuan-tuan betul tuan nak bangun dengan siapa? Esok kan kita akan bangun dengan siapa yang orang yang kita sayang. Tuan-tuan nak bangun dengan siapa? Tuan faham tak tu? Macam faham je. Atau mau buat tak faham. Ni kalau ustaz ni fakat sabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Ni orang yang duduk dalam api neraka ni kata apa? Ni kenapa kami nak ikut kan? Tidak, Allah tak turun apa kat kami pun. Ma nazzalallahu min syai'. Allah tak turun apa kat kami pun. Kami tak suka tuan-tuan bab Islam ni. Kami tak kenal apa pun. Kami masjid besar, rumah kami besar. Tuan-tuan tengok dalam Quran. Ni api neraka ni lalu diseksa tuan-tuan, diambil sebesar ibu jari kaki Nabi SAW. Itu paling mudah tuan-tuan, seksa kepada Abu Talib, lalu diletak bawah tapak kaki Abu Talib. Ini paling mudah ya Muhammad. Bila diletak, nascaya menggelegaklah akan otaknya, menggelegak. Itu baru bara api neraka Jahannam. Allah Akbar. Lalu tuan-tuan, menangis Nabi SAW. Allahu Akbar. Ni yang kedua siapa? Meninggalnya akan isterinya Khadijah binti Khuwailid. Bila Khadijah dalam keadaan sakit, tuan-tuan kena ingat Khadijah ketika Nabi kahwin, umur Nabi 25. Khadijah 15 tahun tua daripada Nabi. Umur berapa? 25 campur 15? 40. Saya nak tanya-tanyalah abang, kalau kita umur 25, nak tak janda umur 40? Nak tak? Pakcik jangan tanya, garanti nak. Saya nak tanya abang-abang ni yang 25. Sebab saya pernah ceramah di satu masjid dekat Johor. Saya kata nak dah umur 40. Pakcik tu angkat, siap. Saya nak. Dia umur 60 lebih. Ni 25 ni umur 40, janda ada anak. Tuan-tuan nak tak? Tapi itulah jodoh yang terbaik bagi Nabi. Daripada Khadijah inilah Allah bagi 6 orang anak, walaupun janda. Anak Nabi berapa orang? Anak Nabi 7. Kan kita duk dengar anak kita menyanyi kan? Anak Nabi kita ada 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Umi Kalsum, Siti Nurhaliza. Kepala otak mbak Siti Nurhaliza pula. Siti apa? Siti Ruqayyah. Ada Siti Nurhaliza tuan-tuan. Ada kata Siti Aminah pun dah. Itu Aminah tu mak Nabi. Nah, kenapa? Kau 7. Alhamdulillah, daripada Khadijah tu Allah bagi 6 orang anak. Seorang daripada Maryah Al-Qibti namanya Ibrahim. Daripada janda ini 6 orang anak. Alhamdulillah tuan-tuan, bila 6 orang anak, Nabi sayang sungguh. Bila Aisyah sebut tuan-tuan tentang apa perkara, Nabi akan sebut Khadijah. Sentuh hati tuan-tuan. Apa-apa yang Kak Jah, apa-apa Kak Jah meluat lah. Biasa orang perempuan ni cemburu kuat. Dia bukan cemburu tuan-tuan sebab hati dia ada masalah. Perempuan ni Allah, dia sebenarnya dia, kalau kita cerita yang lain tak ada masalah tuan-tuan. Tuan-tuan try balik. Tuan-tuan try lah. Kata abang nak kahwin seorang lagi, try lah tuan-tuan. Tak datang masjid terus, berhenti lah. Yang lain tak apa. Yang tu tuan-tuan, mereka bergaduh jiran ni, bila sebut yang tu, mereka boleh bergabung dengan sendirinya. Oh jangan bak tu. Oh saya ni baru ni balik Jepun, bawalah geng-geng perempuan ni. Saya tengok, saya katalah, tengok jemaah perempuan pergi Jepun. Bukan pergi umrah ke Jepun, pergi Jepun. Bawa geng-geng perempuan, tengok orang Jepun ni tak segak. Saya kata tak segak. Tapi kalau lah dia orang nak ke saya nak. Mereka ni tak bercakap lagi. Ketika bawa tu sendiri-sendiri, dia orang tak bercakap. Bila saya sebut macam tu, mereka bersatu dengan automatik. Semua, ustaz tu dia. Kenapa tengok segak lah? Seorang mula, semua berhantam. Saya pun tarik balik tuan-tuan. Tengok mereka sampai. Sebab tu kalau tuan-tuan nak perempuan bersatu, tuan-tuan sebut yang itu. InsyaAllah nampak mereka bersatu. Nampak hebat orang perempuan.
Ni bila kata macam tu, ni sikit-sikit gajah, sikit-sikit gajah. Ni gajah ni. Jah ni macam mana jah? Jah tu Aisyah lah. Jah ni macam mana? Wahai Aisyah, walaupun engkau aku sayang, tapi